Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Yang berhormat Datuk Seri Cikgu Michael Manyin, a teacher always a teacher. Menteri Pendidikan, Sains dan Pendidikan Teknologi Sarawak, yang berhormat Saudara Datuk Seri Dr. Rundi, serta yang berhormat Datuk Seri Sim Bukian, yang berhormat Saudara Dr. Anwar Rafai, Menteri Muda, yang menjaga hal ehwal perumahan dan juga sains, membantu Datuk Michael Manyin, yang berhormat rakan-rakan Menteri Muda, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ketua-Ketua Masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama kali saya ingin hendak mengucapkan syabas dan tahniah kepada pihak Kementerian Sains, Pendidikan dan Pendidikan Teknologi ini, kerana telah berjaya untuk menubuhkan Science Center di kawasan Petra Jaya ini. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada mereka. Objektif kita untuk menubuhkan Science Center ini disebabkan oleh beberapa perkara, dan hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan 3 perkara yang telah membolehkan kita untuk mewujudkan Science Center ini. Pertama, Sarawak adalah sebuah negeri yang mempunyai sumber yang begitu banyak. Dan Sarawak diletakkan di tengah-tengah dunia ini, ekuator. Dan sudah tentu kita mempunyai banyak khazanah yang seharusnya kita buat pendidikan dan akan memberi kepada kemajuan anak-anak Sarawak dan juga masyarakat sejagat. Ini yang ada pada kita. Kedua, kita mempunyai jumlah penduduk yang begitu kecil, 2.8 juta. Dan kalau kita lihat daripada sudut ilmu ekonomi, penduduk kecil bermakna kecillah pasarannya. Dan oleh itu, kita hendaklah membuat kajian sama ada kita mempunyai talent bagi kita menambah nilai kepada sumber kita dan yang dikehendaki oleh seluruh dunia. Bermakna pasarannya adalah seluruh dunia. Ketiga, ialah semua kaedah pembangunan ekonomi di masa depan akan berkisar kepada bagaimana kita mengetahui teknologi untuk kita sama-sama mentadbir urus sumber yang ada pada kita. Inilah perkara-perkara di mana saya telah membuat keputusan supaya anak kita dilatih dengan perkara-perkara yang ada hubung kait dengan teknologi. Nombor 2-nya ialah curiosity ataupun pendekatan mereka mengenai dengan teknologi yang ada yang berteraskan kepada sains dan juga matematik. Dan ketiganya, mereka berjinak-jinak dengan keadaan yang sekeliling. Sebab itu
kita membuat keputusan untuk menubuhkan Science Center ini. Tak payahlah saya nak bercakap in detail. I don't wish to elaborate in detail as Datuk Seri Makan Manyin has touched on the importance of science. Waktu saya sekolah mari, 3 subjek yang penting ialah fizik, biologi, chemistry. Sains daripada geografi. Ini adalah 4 subjek yang penting dan juga medium instructionnya adalah bahasa Inggeris. Kerana semua perkara-perkara teknikal ini berkisar kepada penggunaan bahasa Inggeris. Hari ini ia dimasukkan dalam apa disebut di bawah satu payung sains saja. Dan apa yang perlu sekarang ialah anak kita mesti dilatih supaya mereka ni berjinak-jinak dengan sains dan teknologi. Jadi tuan-tuan, saya dulu pernah menjadi Menteri Industri. Dan saya dengan Rafidah pergi ke negara Jepun. Dan saya pergi ke buah syarikat di mana menghasilkan gelas. Dan gelas ini adalah high quality glass. Jadi saya tanya, how did you manufacture this glass? Jawabnya, of course, it is from silica sand. It must be of high quality silica sand. Then I asked them, where did you get the silica sand? Because I saw a mountain, not a hill, of silica sand being stocked. Then the reply was, I got the silica sand from Borneo State. And then I asked, which area of Borneo? Then the reply was from the state called Sarawak. Pasir silika kita mengekspor ke Jepun. Dan Jepun membuatkan high quality glass termasuklah mikroskop daripada pasir kita di Bintulu. Dan harganya 400 kali ganda dengan harga pasir tersebut. Bermakna kalaulah kita ada pakar sains yang boleh menambah nilai kepada pasir silika kita, maka kita dapat menghasilkan gelas high quality made in Sarawak, not made in Japan. Ini pengalaman saya. Saya Menteri Industri. Dan saya dengan Rafidah. Rafidah tu di tangan saya, Bang Jo, see what happened? Sebab pihak hari ini, saya selaku Ketua Menteri, saya hadkan ekspor silica sand. Kita nak bawa teknologi mengeluarkan gelas di Sarawak. Jadi siadalah kita masalah cermin mata, maklum kita mungkin tua. Mau high quality cermin mata. Jadi ini satu daripadanya. Yang kedua ialah dari sudut kita hendak menanamkan hasil bumi kita. Hari itu orang Melaka mengenai dengan DNA. Dan DNA itu ada kena dengan kaji hayat. Dan kaji hayat ini kita banyak, mari makin tikus. Tak, mais pakai eksperimen. Kita banyak tikus. Dan juga kita boleh buat kajian kaji hayat. Kedai ini kita boleh nanam pokok yang boleh tumbuh dengan cepat. Sudah ada teknologinya. Dan juga mengeluarkan tumbuhan daripada hutan rimba kita yang boleh menjadi ubat. Siapa tahu kalau kita ada saintis, virus kini itu, coronavirus pun boleh
kita keluarkan ubat, mudah-mudahan untuk eradicate the germ. Tapi ini berkenaan pendidikan, kerana kita ada mempunyai sumber semula jadi dari sudut kaji hayat. Dan yang ketiga ialah mengenai dengan matematik ni. Tapi dah benar je ada kedak orang takut. Anak kita takut dengan matematik, perkiraan. Orang mari ngira make spoa. Bekas nah. Tak, udah jawab. Dan sebabnya Sidak Chung Hua tu very smart in abacus, perkiraan. Kita makai jari. Saya mula-mula masuk sekolah primary school makai jari lah. Hitung jari tu si cukup buka kasut. Pakai kaki. Bermakna kita dah tahu kedak ni ngira. Hari tu lagi senang, makai telefon boleh ngira. Tapi mun telefonnya jamnya siapa ngira lagi dah. Sebabnya kita nak latihkan anak kita pandai mengira matematik sini. Jadi tuan-tuan, akhirnya apa yang kita sebut ialah curiosity. Nya nak kata orang cari sebab menyebab. Jadi inilah sebabnya kita menubuhkan Science Center yang mempunyai kemudahan untuk anak kita sekolah-sekolah yang lain datang, dia buat satu discussion ataupun forum mengenai dengan sains di tempat ini, tinggal di tempat ini, dan juga mungkin mereka pergi ke tempat yang mana mereka boleh mempelajari secara real. Kita banyak national park. Pergi national park dan lihatlah saya mana kita, saya Menteri Tourism juga, banyak juga pengalaman saya. Ada event called Frog Race. Lomba katak. Bukan katak nak melompat-lompat politiki. Tu, lomba katak. Dan katak di metang siada bermata. Siada mata. Dikata. Saya pun heran juga. Geni satu berlomba katak. Terpadunya nangga katak yang berlainan daripada yang lain. Dan Borneo lah banyak katak tu. Jangan kita banyak gila katak susah juga. Jadi tuan-tuan ini yang berlaku. Dan dalam hal ini mengikut pengalaman saya memang ia berpunca daripada sains. I would like to take this opportunity to express my appreciation to Singapore Science Center for guiding us how to establish this science center, and it has to be of international standard. And that is why I sent the minister and his team to go throughout the world to get the right science center, but adjusted to our environment, particularly in this tropical climate. And secondly, we want to make science, to take science as a basis for our development by the year 2030 and beyond. Saya menggunakan ekonomi digital. Ekonomi digital itu berteraskan kepada sains juga, khasnya fizik. Kerana chip adalah ilmu fizik lah. Dan keduanya ialah ilmu matematik yang berteraskan kepada logaritma. Kita sekarang bercakap mengenai dengan blockchain. Blockchain ini blok ada rantaiannya. Tapi ia adalah berkisar kepada logaritma. Dan ini adalah satu-satunya untuk kita membangunkan negeri kita. Dan alhamdulillah orang Sarawak tu boleh juga kenal dengan teknologi. Kerana waktu pandemik tu, banyak orang Sarawak menggunakan telefon pintar. Ngodarikan pun pakai apps. Pakai online. Waktu pandemik. Dan juga yang guna itu orang tua-tua juga. Nampaknya setidaknya dah boleh gunakan
order, bayar pun pakai Sarawak Pay. Dengan Sarawak Pay nya bayar. Kocak-kocak ada rebate. Saya pergi pasar di Sibo, kami duduk Dr. Noir. Upagaya pasar market di Sibo, semua pakai Sarawak Pay. Dan juga yang jual, kita ngagak sia beli sayur kaya nya memberikan scan QR code-nya, kaya kita bayar pakai Sarawak Pay. Saya beli sayur that day RM6. Kenanya nyuruh saya belilah. Ya, nyengesu smartphone dengan saya. Bayar sini lah YB. Ya, baik nasib saya pandai, munsi pandai nak malu. Jadi inilah cara baru. Jadi tuan-tuan, dari sudut ini saya ucap tahniah kerana kita ada Science Center ini. Ia akan menjadi lambang kita ke arah masa depan. Pasal pekerjaan, memang kerja akan datang semua berkisar kepada teknologi. Dan jangan kita takut. The first industrial revolution dulu, di mana mereka menggunakan lokomotif daripada kuda. Orang marik pakai kuda, transport. Pasnya tukar kepada kereta api. Jadi orang takut kalau kereta api udah orang depan dengan kuda ya sudah kerja. Tapi kerja nak kuda ya depannya bertukar menjadi train driver. Kerja baru. Kedaya juga kita akan mempunyai kerja-kerja yang baru yang menggunakan teknologi. Kalau kita ada naga di rumah, ada kira orang dah pakai robot nyuci kapet. Dalam rumah nyuci kapet, nyuci lantai, pakai robot dengan sikit telefon. Robot dia pandai nyuci rumah kita. Udah ada dah. Mun marik orang tak berkantu. Tetap antu molah ya. Tapi tok dah ada. Nampak makna kita ada kerja baru yang boleh tukang bikin robot. Ya kerja baru tidak kelak. Jadi telefon pun kini tok mun kita pergi KL, kita nak tahu apa hal tak di rumah, dah semua ada dalam telefon kita. Kita tahu siapa masuk dalam rumah kita. Jadi inilah kerja-kerja baru dan kerja yang kita wujudkan semua berkendakkan teknologi. Sebab ya para ketua masyarakat kita samalah kita madah orang kampung. Apa yang hendak dibuat oleh kerjaan dan galakkan anak kita datang ke situ. Itu madahlah. Waktunya siap gerak. Dan juga kita ngolah di situ dekat dengan library. Musianya tanya Tan Sri Amit kelak pergi library. Jadi kita situ anak kita pergi library baca buku yang ada di library untuk menambah ilmunya. Jadi just nice complementary between library and the science center. Dan kita ada kemudahan anak kita di sekolah boleh berminggu situ ujung minggu. They come here. They discuss among each other on any subject under science. That will create curiosity so that they can understand what's going on. Akhirnya tuan-tuan, kita masih ingatlah sebelum ada kompas. Sebelum ada kompas, ilmu apa? Astronomi kan? Astronomi. Siapa yang ada ilmu astronomi? Orang Arab. Dulu, ilmu bintang. Dianya bintang, sininya utara. Langit selatan. Saya ada kompas. Nabi kita marik pun saya ada kompas. Jadi bermakna, nya mesti tahu dengan ilmu bintang. Ilmu planet. 20, 30 mungkin. Ataupun 20, 35 hingga 20, 40. Fikir saya waktu ya orang pergi ke bulan macam kita pergi ke KL. Kena Elon Musk dah namalah roket di mana boleh ngembak manusia ke bulan. Termasuk Mars. Elon Musk namanya tu. Orang putih tu. Dan kedua, orang akan gunakan bukan minyak lagi, hidrogen
untuk kereta dan juga alat-alat kenderaan. Sebab ya Sarawak kini tu mula hidrogen. Saya mula hidrogen, air kita banyak. Kita di dam yang banyak air dan batang air ya banyak air. Kita keluarkan H2O, hidrogen dan oksigen ya. Kita separate, kita keluar hidrogen untuk pergerakan kereta dan juga yang lain-lain. Ekonomi hidrogen. Jadi tuan-tuan, masa depan Sarawak cerah. Pendeknya cerah, terpulang pada kita gitu untuk menggalakkan anak kita dalam ilmu sains dan teknologi. Jadi ya ajak daripada saya, pesan saya harap bahawa Science Center ini akan memberi manfaat kepada semua. Secara kebetulan kita telah memilih kawasan ini kerana dekat dan juga sekolah dekat, universiti pun dekat, library pun dekat, semua dapat digunakan di kawasan ini dan ia akan menarik minat orang yang suka sains tu. Gitu kita ada COVID-19, mudah-mudahan kita ada ubat COVID-19 tu. Mungkin daripada Sarawak ni tahu dalam setahun dua tu. Ya ajak daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.